Baik, ini perkembangan yang baru diterima di mana Speaker Don Perak akan menghadap Tuanku Sultan Nazrin pada jam 5 petang dan Speaker akan mensembah maklum keputusan sidang Dewan yang berlaku pagi tadi. Dan sebarang keputusan ataupun kenyataan dari istana akan keluar selepas Speaker menghadap Tuanku dan lokasi belum dimaklumkan tetapi kami akan menjangkakan ia berlaku pada jam 5 petang dan kami akan membawakan segala perkembangan tersebut, Zul. Dan pada jam ini saya kira penting untuk kita mengetahui buah bicara daripada mulut individu yang berkenaan iaitu Menteri Besar Perak ke-11 dan juga 12 iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang merupakan Adun Cendriang. Assalamualaikum, selamat petang Datuk Seri, apa khabar? I'm good. How are you? Alhamdulillah. Datuk Seri Ahmad Faizal, Datuk Seri, ini boleh dikatakan orang politik kata sudah dijangka. Ada juga yang bertanyakan, adakah wujud rundingan sulit yang dibuat bersama dengan UMNO dan juga PAS sebelum keputusan untuk menempuh undi percaya ini dibuat di sebelah pagi tadi? Itu yang kita perlu fahami. Apa ceritanya, Datuk Seri? Wallahualam. Saya sendiri pun was left in the dark tentang perkara ini. Saya tidak dimaklumkan tentang apa-apa perjumpaan, tetapi daripada keputusan yang kami di sidang Dewan lakukan pagi tadi, saya nampak tentunya nampak berlaku rundingan di kalangan adun-adun UMNO dan juga adun-adun daripada parti, in fact daripada parti DAP, Amanah dan PKR. Nampaknya mereka bekerjasama dan mungkin ini satu petanda baik untuk negara kita apabila UMNO pun dah boleh bekerjasama dengan DAP untuk menggugurkan saya sebagai Menteri Besar. Okey, Datuk Seri, berdasarkan apa yang dikatakan Datuk Seri, nampaknya ada satu kesepakatan antara pembangkang DAP dan juga UMNO di Don pagi tadi dan ini menampakkan satu demokrasi yang subur di Perak. Tapi pada masa yang sama, menampakkan juga UMNO dan DAP boleh bekerjasama. Jadi apa pandangan YB mengenai situasi tersebut? Begitulah. Saya nampak orang politik ni dia boleh bekerjasama untuk kepentingan tertentu ataupun kepentingan kumpulan tertentu ataupun individu tertentu. Tetapi saya masih lagi mengesyorkan agar kerjasama yang terjalin mestilah demi kepentingan rakyat. Jadi jika saya telah menjadi virus kepada kepentingan rakyat, tentunya mereka perlu membuat keputusan itu. Tetapi malang sekali bagi diri saya, perkara ini tidak dimaklumkan kepada saya oleh kepimpinan UMNO di negeri Perak. Kami sentiasa berjumpa di dalam mesyuarat Exco dan perjumpaan-perjumpaan dalam urusan kerajaan. Tidak dimaklumkan apa juga permasalahan. Tapi mungkin kerana kursi Menteri Besar itu terlalu diidamkan menyebabkan percaturan dibuat untuk mengenepikan saya. Namun demikian, saya berlapang dada, saya terima baik kerana ini bukan masanya untuk saya memanjangkan isu politik di negeri Perak. Tanggungjawab kepada saya sebagai seorang pemimpin kecil adalah untuk menstabilkan keadaan kerana di hadapan kita berdepan dengan pelbagai masalah rakyat. Ini perkara yang lebih penting daripada kedudukan saya sebagai Menteri Besar ataupun kedudukan mana-mana pemimpin. Apakah yang bakal menggantikan saya dan sebagainya. Sesiapa juga di kalangan kami sebenarnya harus bekerjasama untuk memikirkan, mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat. Di mana sekarang ini kita semua sedia maklum selepas pentadkawalan pergerakan akibat pandemik COVID-19 ini menyebabkan begitu banyak orang telah kehilangan pekerjaan, perniagaan merosot dengan begitu teruk. Ini yang perlu kita buat selain daripada bukannya untuk mencari jalan untuk mendapatkan kursi dan sebagainya. Datuk Seri, kita faham naratif itu, akan tetapi realiti yang berlaku juga pada hari ini menuntut penjelasan daripada Datuk Seri sendiri sebagai Menteri Besar Perak. Datuk Seri mengatakan bahawa ada perjumpaan bersama dengan Exco dan juga UMNO dan juga PAS. Perkara-perkara ini tidak dibincangkan. Itu diakui Datuk Seri sendiri. Dan ramai yang mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh UMNO di Dewan Undangan Negeri Perak ini seperti menusuk keris di belakang Bersatu. Jadi untuk memastikan transisi proses peralihan kuasa dan juga kepimpinan negeri itu, adakah Bersatu akan menyokong UMNO dalam buat keputusan pada peringkat-peringkat yang seterusnya? Well,
kalau nak dikirakan perasaan saya, rasa nak merajuk jugalah. Tetapi akhirnya sebagai pemimpin kita mesti berjiwa besar. Kepentingan rakyat mesti diutamakan. Perasaan saya dan sebagainya adalah nombor 8. Tetapi kelangsungan perkhidmatan kerajaan itu mesti didahului. Jadi saya akan berbincang dengan kepimpinan daripada UMNO, PAS dan sebagainya untuk kita untuk perkara berkenaan. Bila akan berbincang tu Datuk Seri? Adakah secepat mungkin seawal hari ini? Yang pentingnya tugas tanggungjawab saya sekarang ini sebagai masih lebih besar ialah untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia pada ke Sri Sultan Perak Darul Rizwan. Dan insya-Allah pada petang ini saya akan diterima untuk menghadap dan saya akan persembahkan apa yang telah berlaku di Sidang Dewan, dan daripada situ saya amat yakin dan percaya Duli Yang Maha Mulia pada ke Sri Sultan Perak Darul Rizwan akan membuat satu keputusan yang tentunya memikirkan tentang kebaikan kepada negeri dan rakyat. Datuk Seri, dalam melihat perkembangan di Perak, sudah pasti satu persoalannya ialah impak yang akan berlaku di peringkat nasional. Apa yang berlaku di Perak, bagaimana pula di peringkat persekutuan. Jadi apa maknanya kepada Parti Bersatu itu sendiri di peringkat nasional jika ini adalah isyarat UMNO terhadap Perikatan Nasional? Itulah yang paling saya risaukan. Jika ini boleh menyebabkan mendatangkan impak yang tak baik di peringkat lain, di peringkat kebangsaan ataupun di negeri lain. Jadi saya mengesyorkan di masa-masa yang akan datang, jika kita nak melakukan sesuatu perkara seperti untuk menukar Menteri Besar dan sebagainya, saya amat yakin dan percaya ianya boleh diperbincangkan di dalam keluarga Perikatan Nasional. Tak perlu dibawa ke sidang dewan seperti ini dan hingga terpaksa bekerjasama dengan parti-parti lawan, dan tentunya ianya akan mengguriskan perasaan ahli-ahli kami di semua peringkat. Jadi buat masa ini saya harap semua orang dapat bersabar dan insya-Allah contohnya di Perak ini kita akan tunggu keputusan yang akan dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia pada Sri Sultan. Datuk Seri adalah orang nombor 2 dalam Bersatu pada hari ini. Sudah pasti memberikan refleksi kepada apa yang berlaku di peringkat nasional dan juga kepada politik nasional secara keseluruhannya. Kerjasama Bersatu dan juga UMNO, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Bagaimana untuk menarik rambut dalam tepung dalam keadaan pada hari ini? Dan juga Datuk Seri rasakan apa yang perlu dilakukan oleh Bersatu pada ketika ini? Bersabar. Pertama sekali kita bagi sokongan penuh kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Beliau dan jemaah kabinet sedang menjalankan tugas dengan begitu baik. Itu yang perlu kita lakukan. Dalam masa yang sama dengan permasalahan yang baru timbul di negeri Perak ini, saya harap semua ahli Bersatu dan ahli-ahli politik di seluruh negara tak perlu terlalu memikirkan tentang perkara ini. Terserahlah kepada pemimpin-pemimpin di peringkat tertinggi untuk berbincang sesama sendiri di kalangan semua parti, dan kita doakan agar segala urusan kita dipermudahkan, dan insyaAllah para pemimpin kita akan membuat keputusan yang terbaik untuk semua, insyaAllah. Datuk Seri, situasi Datuk Seri di negeri Perak sejak Mei 2018 mungkin ramai yang mengatakan bahawa Datuk Seri bergerak sendirian. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini Datuk Seri survive dalam perjuangan politik. Akan tetapi mungkin kita perlu fahami dalam masa 2 tahun dahulu bagaimana proses negosiasi dapat dilakukan sehingga ianya tumbang pada pagi tadi. Wallahualam. Saya pun tak tahulah, tapi saya fikir saya tidak ditumbangkan. Pada pandangan saya, saya mempunyai sebilangan rakyat yang masih bersama dengan saya. Saya meletakkan kepentingan ramai lebih daripada kepentingan diri saya, dan saya harap semua pemimpin juga begitu. Tetapi hari ini kalau dikatakan saya tumbang, tetapi sebagai seorang pemimpin, saya fikir saya masih boleh memberi perkhidmatan dalam apa juga kapasiti. Saya masih ahli parlimen Tambun.
dan juga saya seorang ahli Dewan Undangan Cinjang. Dua jawatan itu saja dah cukup besar untuk saya tanggung bebannya, selain daripada sebagai timbalan Presiden Bersatu. Jadi saya boleh fokus kepada usaha untuk memantapkan parti, memberi perkhidmatan kepada rakyat di kawasan saya dan sebagainya. Jadi nak kata saya tumbang tu belum lagi lah. InsyaAllah I will kalau hari ini masih mungkin pagi ini terduduk, I will stand back. I will stand tall dan insyaAllah akan terus berjuang untuk kepentingan agama saya, bangsa saya dan negara. Tapi Datuk Seri dalam masa yang sama juga akhirnya ini memberikan refleksi kepada apa yang berlaku di peringkat akar umbi sebagai orang nombor 2 dalam parti. Bagaimana kita Datuk Seri berperanan dan juga bertanggungjawab untuk memastikan keadaan itu kekal tenang tapi perlu diselesaikan juga kerana itu yang dituntut juga dan juga apa yang diperhatikan oleh rakyat. Ya, kita akan selesaikan. Tentunya saya akan berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden Parti Bersatu. Tentunya saya akan berhubung dengan rakan-rakan kepimpinan daripada Parti PAS dan juga Parti UMNO untuk kita rungkaikan apa juga permasalahan yang kegusaran di kalangan ahli-ahli kami dan kita akan cari jalan yang terbaiklah how to move forward. Okey, Datuk Seri. Ya. Pandangan Datuk Seri mengenai impak secara langsung kepada rakyat di Perak kerana pagi tadi sepatutnya Belanjawan 2021 dibentangkan tetapi tidak terjadi. Jadi apa yang akan terjadi dengan idea bajet tersebut? Adakah idea itu perlu di restart atau back to drawing board, start semula, mendapat persetujuan semula atau boleh diteruskan? Apa akan berlaku kepada bajet? Itulah kan sayang kan sebab saya berpandangan bajet yang akan dibentangkan dijadualkan untuk dibentangkan pada petang ini tak dapat dibentangkan dan saya lihat ini antara belanjawan yang amat baik untuk negeri Perak, untuk seluruh rakyat, lebih-lebih lagi dalam waktu kita menghadapi pelbagai permasalahan besar sekarang ini. Namun saya kira the next government boleh bekerjasama dengan penjawat awam di negeri Perak ini yang sebenarnya telah bersedia dan tentunya saya harap dan saya fikirkan juga tidak akan berlaku banyak perubahan daripada apa yang telah diatur sebelum ini. Saya haraplah banyak usaha-usaha baik yang kita rancang untuk tahun depan itu dapat diteruskan dan juga strategi kerajaan yang telah saya letakkan untuk menjana lebih pendapatan kepada negeri di tahun hadapan. Jadi saya harap perkara-perkara yang baik yang kita telah mulakan itu dapat diteruskan. Datuk Seri, kalau kita lihat kepada sepatutnya hari ini juga membentangkan Belanjawan Negeri Perak dan juga usul percaya itu dikemukakan terlebih dahulu. Sekiranya keperluan yang pendesak ialah ekonomi rakyat, pembayaran gaji dan mungkin bonus kepada penjawat awam, kenapa Datuk Seri tidak meletakkan bahawa itu satu perkara yang perlu diutamakan sebelum undi percaya itu, Datuk Seri? Kita semua kena faham dulu yang apa yang berlaku pada pagi ini, majoriti ahli Dewan telah tidak lagi menyokong saya sebagai menteri besar. Jadi apa yang berlaku pada hari ini di awal pagi terdapat dua usul daripada Adun Pasir Pinji dan juga Adun Temengor untuk mengangkat perintah tetap sidang Dewan untuk membenarkan speaker membincangkan usul undi percaya terlebih dahulu. Jadi itulah perkara yang telah berlaku pada pagi ini dan kita dapati beliau yang mengusulkan undi percaya itu juga sebenarnya tidak percaya. Jadi perkara ini juga adalah untuk mengabui mata rakyat. Tetapi ialah we understand that dan bukan saya yang meletakkan usul itu di atas tetapi kehendak Dewan, dua orang adun, seorang daripada DAP dan seorang daripada UMNO yang membentangkan satu usul untuk menaikkan usul persendirian ini sebagai perkara yang melibatkan kepentingan awam. Jadi mereka memikirkan bahawa usul untuk mengeluarkan menteri besar itu adalah lebih penting daripada membentangkan belanjawan untuk rakyat. Jadi
rupa-rupanya kadang-kadang dalam politik ini buang menteri besar itu lebih penting daripada membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan. Datuk Seri, mungkin antara 10 adun yang menyokong Datuk Seri untuk usul percaya kepada Datuk Seri sebagai Menteri Bersatu, mungkin ada Datuk Seri mengetahui daripada belah mana? Ada. Saya kenal dan saya tahu dan saya hargai. Mungkin kita boleh perincikan siapa 10 orang tu, Datuk Seri? Oh, tak dapatlah kot. Kesian mereka. Janganlah tu. Tapi saya nak ucap jutaan terima kasih kepada 10 ataupun 9. Saya mengundi diri saya tadi. Jadi 9 lagi yang menyokong saya itu, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kepercayaan tersebut. Saya amat hargai dan semoga Allah sentiasa merahmati mereka. Datuk Seri, kita nak bincang what's next ya selepas ni. Apa yang boleh rakyat Perak jangkakan dalam tempoh terdekat sehinggalah sidang DUN yang selepas ni pada minggu depan. Dan untuk klarifikasi, masih adakah DUN Perak ataupun kerajaan Perak sudah tumbang dengan pertukaran menteri besar? Soalan kedua itu saya tak boleh nak jawab lagi. Tapi bagi soalan yang pertama, kami semua terpaksa we have to sit down dan cari jalan untuk mendahulukan kepentingan rakyat, iaitu we need to proceed dengan satu, menubuhkan kerajaan. Yang kedua, we need to bentang belanjawan. Jika tidak kita luluskan pada bulan ini, maka akan berlaku government shutdown di negeri Perak ini pada bulan hadapan. That will be very unfortunate dan akan merugikan semua pihak. Tak ada. Jadi kalau orang politik tidak bertindak secara matang, yang rugi adalah rakyat. Jadi ini tak boleh kita benarkan. Datuk Seri, difahamkan Datuk Seri mengatakan bahawa Datuk Seri akan menyembah maklum dan juga menghadap Seri Paduka Sultan Perak pada petang ini jam 5 petang. Itu juga saya difahamkan bersama Datuk Seri ialah Speaker DUN Perak sendiri. Siapa yang akan bersama dengan Datuk Seri yang akan menghadap Sultan Perak pada jam 5 petang ini di Istana Kinta? Adakah ini termasuk calon-calon Menteri Besar Perak yang baru ataupun bagaimana, Datuk Seri? Tak tahu, saya tak tahu. Saya cuma dititah melalui pejabat Duli Yang Mulia Tuanku Sultan untuk berada di istana pada jam 5 petang. Saya tak pasti siapa yang akan turut bersama di dalam perjumpaan tersebut. Dan Datuk Seri sebagai timbalan Presiden Bersatu dan juga ahli Parlimen Tambun, ada juga seorang nakal yang mengatakan bahawa adakah tempat di persekutuan juga ada untuk Datuk Seri? Saya fikir buat masa sekarang ni saya rehat dulu. Rasa terkejut juga tiba-tiba pagi tadi datang pejabat sebagai menteri besar, petang dah hilang jawatan ni pun rasa pening juga tu. tapi let me just focus on kerja-kerja di kawasan dulu. I'm not thinking about any other position. Datuk Seri, banyak perkara yang perlu dihadam dalam masa beberapa jam ini. Tapi Datuk Seri sebagai orang kuat dan juga orang penting di negeri Perak dan juga Bersatu, apa nasihat Datuk Seri kepada penyokong-penyokong, mereka-mereka yang berada di akar umbi? Saya dah sebutkan tadi, saya mohon kepada semua ahli-ahli, para penyokong Bersatu, semua rakyat, semua penyokong-penyokong UMNO sendiri yang telah berjaya mengeluarkan saya, supaya bersabar. Tak payah nak bakar mercun meraihkan kejayaan itu. Kepada Bersatu pula, ahli-ahli Bersatu, bersabar, tak payah nak bergaduh, tak payah nak tak tegur siapa dengan suami isteri ataupun anak beranak. Jangan putuskan silaturahim kerana alasan politik. Kita nakkan kemudian ini diselesaikan segera, dan saya juga berharap dah berpeluang cakap di Astro Awani ini, saya nak minta semua para pendengar jangan lupa kalau ingat nak bercuti, lain kali datang ke Perak. Di Perak ni ada banyak tempat-tempat pelancongan, dan saya nak minta kita majukan industri pelancongan, perniagaan orang-orang yang berada di sini. Inilah perkara yang saya nak terus lakukan. So let's continue with work, forget politics sekejap. Let us ahli politik sort our we need to back up lah. Orang-orang politik ni kena beringat pada diri masing-masing yang kepentingan yang di hadapan kita adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan kita. Jawatan itu tidak membawa kita ke mana-mana. Sebagai menteri besar,
bila dikubur nanti muka Nangki tak tanya saya, kamu menteri besar ke apa ke. Dia, kalau saya salah, saya kena sebab juga. Jadi buat kerja baik-baik, tak payahlah nak terlalu berdebat dalam sosial media dan sebagainya tentang politik ni. So, saya harap juga rakan-rakan di Esrawani, di semua media, masa untuk kita kurangkan, kita pimpin pemikiran rakyat supaya kurangkan berpolitik tetapi lebih kepada usaha-usaha untuk memajukan diri kita, keluarga kita, negara kita. Terima kasih Datuk Seri, bertambahlah, tapi saya harap kalau ada perkembangan lagi kita akan hubungi Datuk Seri untuk mendapat perkembangan lanjut. Terima kasih Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur Aden Cendeриang dan juga merupakan Menteri Besar Perak ke-12 dan juga ke-13.